Oleh demikian, kita sebagai seorang Muslim wajib kita menguasai surah Al-Fatihah, lebih-lebih lagi menguasai surah Al-Fatihah dengan baik, iaitu dengan tartil, dengan bertajwid, supaya bacaan surah Al-Fatihah kita ini, supaya bacaan surah Al-Fatihah kita ini akan sempurna dari segi bacaan makhraj dan sifat huruf, dan juga dari segi maksud ayat itu, apabila kita membaca dan menyebut kalimah-kalimah dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada Al-Quran yang ada pada masing-masing, minta tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran, kalau ada Al-Quran di hadapan tu, kita tengok di dalam surah Al-Fatihah ini, ataupun dalam Quran itu. Untuk maklumat tuan-tuan, puan-puan, Al-Quran yang kita ada tu, jadi Al-Quran ni ulama-ulama telah bersepakat bahawa Al-Quran yang kita baca ini adalah di bawah riwayat Imam qiraat, iaitu Hafs an Asim, satu dunia. Kerana Imam Hafs an Asim, bacaan qiraat dia ataupun bacaan Al-Quran dia ni adalah yang paling mudah sekali, yang paling mudah berbanding dengan imam-imam qiraat. Jadi imam-imam qiraat kita ni kalau ikutkan banyaklah bacaan-bacaan dia. Jadi kita ni baca Al-Quran ini mengikut riwayat Hafs an Asim. Ada tulis, biasanya ada tulis dekat bahagian depan ataupun belakang Al-Quran, belakang ataupun bahagian belakang sekali lah. Biasanya dia tulis riwayat Hafs an Asim. Jadi kita di dalam mazhab Syafi'i, boleh dengar suara ni clear? Clear tak suara ni? Boleh Ustaz. Okay, Boleh. Tak ada putih-putih. Okey. Clear. Ulama telah bersepakatlah untuk memilih riwayat Hafs an Asim sebagai bacaan Al-Quran yang disepakati, dan dibukukanlah Al-Quran yang ada ini untuk digunakan oleh seluruh umat Islam. Kan? Kalau kita tengok, lihat sejarah Al-Quran ini pada zaman Nabi tak dibukukan. Kan? Zaman Nabi tak dibukukan. Zaman Nabi hanya tulis atas pelepah tamar, atas kulit binatang dan sebagainya. Cuma bila Nabi sudah wafat, dan ramai para hafiz yang telah syahid dalam peperangan, di situ timbul satu masalah, iaitu dari segi nak mengekalkan Al-Quran. Pada situlah Saidina Abu Bakar, khalifah yang pertama, telah mendapat idea daripada Saidina Umar supaya Al-Quran ini dibukukan. Yang bagi idea ni Saidina Umar, yang menerima idea tersebut dan tentulah khalifah Saidina Abu Bakar. Pada mulanya Saidina Abu Bakar ni dia tak mau buat lah sebab Nabi tak buat kan. Tapi menyebabkan kerana ramai penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, kita takut nanti ayat Quran tak sampai ke generasi yang akan datang. Sehinggalah yang ada sampai ke masa kini ni, zaman ini, semuanya dengan jasa Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Maka Saidina Abu Bakar pun terimalah, walaupun benda tu tak ada zaman Nabi, tapi kena buat juga untuk mengekalkan keaslian Al-Quran itu dan dapat digunakan oleh umat Islam pada zaman-zaman yang akan datang sehingga zaman inilah. Kemudian Al-Quran ini dibukukan sekali lagi pada zaman Saidina Osman. Sedikit sejarah ringkas tentang pembukuan Al-Quran. Itu penting tu, kita kena tahu juga tu. Itu sebab adanya Al-Quran yang digelar sebagai Mashaf Osmani, kan? Mashaf Osmani yang kita guna sekarang ni, Al-Quran yang kalau kita lihat ini, kalau kita buka Al-Quran di tengah-tengah mana pun, mesti dia setiap muka surat itu
ada waqaf ayat pada hujung muka surat. Setiap muka surat dia ada apa tu? Ada waqaf ayat lah. Ada waqaf ayat. Tengoklah sampai mana pun memang sampai surah An-Nas pun kan. Memang ada di hujung muka surat itu akan ada waqaf ayat. Itulah yang lebihnya pada Mashaf Osmani. Ada tulisan Mashaf Osmani lah, mudah kita baca dan mudah kita hafal. Baik, berbalik kepada surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat situ surah Al-Fatihah, ada ayat yang pertama. Ayat yang pertama tu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat basmalah. Dalam surah Al-Fatihah, basmalah dikira sebagai ayat yang pertama. Ya. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita membaca surah Bismillahirrahmanirrahim ni sebagai ayat yang pertama. Kalau kita biasa pergi umrah, pergi haji kan, imam-imam dekat Masjidil Haram, tiba-tiba terus baca Alhamdulillah, mana pergi Bismillah kan? Bismillah tak baca. Sebabnya imam-imam Masjidil Haram ini, mereka ini bermazhab Maliki. Mereka berpegang kepada hadis Nabi yang di bawah mazhab Maliki ini. Apabila Nabi membaca Al-Fatihah, Nabi tak baca Bismillah, Nabi terus baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang apa nama ni, di belah sana tu dia pun tak baca Bismillah pada awal surah Al-Fatihah ini. Terus baca Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tu dikira sebagai ayat yang pertama. Ya. Itu mazhab Maliki. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita kira Bismillah ni sebagai ayat yang pertama lah. Manakala pada surah-surah yang lain, Bismillah tak dikira sebagai ayat. Kan? Tengok sebelah tu, surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah ni tak dikira sebagai ayat. Disunatkan baca. Disunatkan baca Bismillah pada awal surah, melainkan surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Surah Taubah kalau kita buka pun memang tak ada. Tak ada tulis basmalah pada awal surah. Terus saja ayat yang pertama dalam surah Taubah tu. Jadi kalau surah Taubah macam mana? Kita nak terus baca ke? Boleh baca terus, ataupun eloknya kita baca ta'awuz. Apa dia ta'awuz? A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Okeylah tuan-tuan, kita nak tengok surah Al-Fatihah ni dari segi bacaan yang sempurna. Jadi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Secara amnya dah, ataupun biasa kesalahan-kesalahan orang-orang awam pada ayat yang pertama ini, boleh jadi pada ayat yang pertama, pada yang mula-mula sekali, pada perkataan ba, pada perkataan huruf ba, pada huruf ba yang ada pada bismi tu. Kadang-kadang terlalu laju sehingga kita tak sempurna menyebut makhraj ba, kan? Bismillah. Dia tak betul bacaannya, maka boleh jadi maksudnya lain. Jadi bacaan yang sempurnanya bis. Kalau cantiknya kita senyum. Sin ni kalau kita baca memuncung, dia takkan jadi bis, dia akan tebal, kan? Kalau bis kan, kalau kita muncung jadi bis, jadi sod. Jadi kita kena senyum. Bis. Kan? Buat dulu belajar Al-Quran ni di Mak Tafiz. Dulu ni belajar dengan Tok Guru ni lah, orang Melayu juga lah pun. Ustaz-ustaz kita dulu ni yang belajar di Arab ni, dia orang balik pun jadi macam Arab juga, kan? Kita ni ialah tak pernah nak ambil tahu sangat bacaan ni. Terkumat kami juga mulut ni.
Kan. Sekejap muncung, sekejap kena senyum. Dia macam bentuk gaya mulut. Jadi kita, nak baca Al-Quran ini memang kita jangan terlalu pedor kata. Mulut kita tu jangan terlalu bersahaja. Jadi kita nak sebut makhraj huruf. Kita nak pastikan sifat huruf itu betul sempurna. Barulah kalimah kita baca itu membawa maksud seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Okey, sekali lagi ya. Bismillah. Kita senyum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalimah Allah itu dia tak jadi taghluz kan. Dia tak tebal kerana mim itu berbalik kasrah sebelumnya. Hir-Rahman. Hir itu pun dengan kita muncul, kita senyum juga. Dikira sebagai orang yang nipih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak bibir saya tu? Pergerakan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu pada ayat yang pertama. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pergi yang kedua. Ini saya cerita dululah. Yang biasa kesalahan-kesalahan orang awam lah. Kan? Biasanya pada ayat yang kedua ini yang biasa terjadi kepada orang awam, kesalahannya adalah pada kan? Alhamdu. Alhamdu ni kalau ikut hukum tajwidnya alif lam qamariyah kan? Al-qamar. Jadi alhamdu. Biasanya orang salah sebut le tak ada. Tak ada le. Jelaskan bunyi lam itu. Lidah kita ni lembut. Kita tengok orang Melayu memang biasa kalau masuk pertandingan hafazan, masuk musabaqah taranum nombor 1 tilawah kan. Maksudnya lidah orang Melayu ni memang kira hebat lah. Macam lidah orang Arab juga. Jadi tak ada masalah untuk kita membaca Al-Quran dengan baik. Alhamdu. Jadi kita jelaskan pada alif lam itu mesti kemudian pada kalimah yang sama juga. Kalimah yang sama iaitu alhamdu. Ha itu mesti sebut dengan ha nipis. Alhamdu. Alhamdu ha. Kalau kita bersahaja je alhamdu. Dah tak jadi maksud yang lain. Dia jadi maksud yang lain di situ. Alhamdu. Jadi kena sebut dengan ha nipis. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga pada alif lam alamin tu. Rabbil Alamin. Dan tekankan pada ain. Jangan terlalu tekan, jangan keras sangat. Biasa lah. Biasa tapi ada bunyi ain di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastikan mulut kita buka. Kadang kalau kita jarang-jarang baca ya, ataupun kita tak pahalusi ataupun kita jarang kita nak cuba periksa bacaan kita dengan orang lain, kita takut kadang bacaan kita pun tak betul. Kat betul tu kadang dekat mana? Dekat hujung. Rabbil Alamin. Jangan tutup. Rabbil Alamin. Dah jadi alamin nun hujung tu dah jadi mim. Dalam sedar kadang ada. Ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kena buka mulut. Okey, situ ayat yang kedua. Yang selalu menjadi kesalahan biasalah. Tapi tuan-tuan perempuan yang ada ni, insya-Allah bacaan tuan-tuan semua sempurna, hebat-hebat belaka ni. Kan?
Baik, yang seterusnya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah. Ar-Rah. Ha juga ha nipis. Kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang biasa orang baca pada Ar-Rahmanir Rahim ini, orang tak baca Ar-Rahman, dia baca Ar-Rahman tu. Man. Min terus mati dekat nun. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ya. Patutnya kena baca Ar-Rahman. Ma ada alif qasirah di situ. Ar-Rahman. Jangan kalau kita terlalu nak baca laju, kita takut min tu mati, sukun pada nun pada kalimah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Seolah-olah nun tu macam nun sabdu. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati pada kalimah Ar-Rahmanir Rahim. Kena tutup mulut Ar-Rahim. Jangan tutup semua daripada ayat 1 hingga ayat 7. Hujung ayat semua tutup. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Aduh. Ada juga baca macam tu. Itu sebab kadang-kadang kita tahu kadang mungkin ibu ayah kita mungkin tak tanpa disedari bacaan mereka semuanya tutup pada hujung ayat di setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Itu Allahu Akbar, dah jadi maksud yang lain. Ya. Dia dah bertukar ayat dah ni, dah jadi lahnun jali. Lahnun jali dah jadi. Kalau setakat panjang pendek tu tak betul, tak apa lagi. Dia jadi masih lagi dalam lahnun khafi. Ya. Lahnun khafi ni kesalahan ringan lah. Baik, yang seterusnya. Seterusnya pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Din itu pun lembutlah kita sebut. Dal yang ada tu kita sebut di hujung lidah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaum. Jadi ada alif pada huruf Maliki. Kalau dalam bacaan qiraat, bacaan qiraat yang lain lah selain daripada Hafs an Asim, ada imam qiraat dia baca Maliki Yaumiddin. Dia tak baca panjang pada Maliki. Jadi yang baca ni Imam Hafs Asim, Imam Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun. Apa nama tu? Kisai. Imam Kisai dia bersama dengan Imam Hafs an Asim, bersama-sama dengannya membaca isbatul alif, iaitu ada alif pada kalimah Maliki. Dia baca panjang. Kita ni pakai Hafs an Asim Maliki. Kalau ada orang baca Maliki Yaumiddin, itu dia qiraat lain dia tu. Dia baca qiraat lain tu. Jangan kita tergelak. Kadang-kadang ada orang tak tahu bacaan qiraat. Main orang Arab yang baca qiraat, contoh qiraat Warsh. Dia baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Kalau orang botel dengar, orang botel ke ni? Kan? Bacanya dah belakang. Contohlah. Jadi mana pun kita kena ada ilmu lah. Takut kita tengah semayang, orang baca macam tu, wadduha baca main-main je. Kita tengah semayang, kita pun tergelak. Apa yang punya imam je? Contohlah. Tapi sebenarnya memang ada bacaan itu. Bacaan Warsh, baca secara imalah. Kita pun ada baca. Dalam Al-Quran ini kita pun ada baca secara imalah itu. Pada ayat Bismillah juga. Kan?
ayat bismillah dalam Quran ini ada 3 lah. Satu dalam surah Al-Fatihah, satu dalam surah apa tu, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Yang ketika Nabi Nuh nak berlayar lah, kan? Ketika hujan dah turun tu, banjir besar dah turun, Allah dah bagi azab banjir besar, dan apabila Nabi Nuh dah nak melayarkan bahtera, Nabi Nuh pun sebut Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita baca lah doa tu waktu kita naik kapal terbang ke, naik feri Langkawi boleh lah, feri Pulau Pinang dah tak boleh naik. Kalau naik kereta tak boleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dalam surah An-Naml, surah Semut, waktu Nabi Sulaiman nak tulis surat pada Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu memang jelas bismillahirrahmanirrahim, memang ada ayatnya dalam surah An-Naml. Baik. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya kena tekankan. Kena tekankan. Biasa kalau kesalahan orang awam, dia tak tekankan pada iyya. Dia baca iya. Dia tak iyya. Sebab ya tu ada sabdu dua tempat dah kan. Iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Ada dua iyya situ. Jadi tuan-tuan pastikan kita membaca iyya itu kita syaddahkan ataupun kita tekankan. Sebab situ ada sabdu situ. Iyyaka na'budu. Lidah ataupun dal itu kena nipih. Kalau kita tebal dia jadi dha. Iyyaka na'budu, ada jadi dha. Dia jadi dha kan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Lidah di hujung lidah. Dal itu, dal. Lembut. Yang apa nama? Syekh Quraim Rajih, itu ada datang Yusah itu. Dan ada Imam Muda Jabar pun ada situ, dia pun tanya pasal iyyaka na'budu. Jadi Syekh pun katalah iyyaka na'budu, lidah kita mesti berada di hujung mulut sana. Supaya kalimah dal itu bunyi dal dengan bunyi do. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca iyyaka na'budu, du jadi panjang. Iyyaka na'budu, du jadi panjang. Mana ada waw dia jadi, melainkan itu waw ataf kan. Wa iyya. Lepas jangan panjangkan pada na'budu, du tak boleh panjang. Dia tak jadi mak asli situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, senyumkan mulut. Wa iyyaka nasta'in, buka mulut. Sebab dia huruf nun, nasta'in. Baik, tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, tutup mulut, mim di hujung ayat. Dia ha tebal. Tak boleh baca tak boleh baca dia bukan ha nipih. Dia bukan ha pedah. Dia ha tebal. Ha tebal ni, ha tebal daripada bawah dada ni. Dekat dada kita ni. Kita tak boleh baca bukan ha tu ha di kerongkong. Dia jadi ha nipih di sini. Ha nipih di sini. Dia baca ha di sini, di dada. Ihdinas sirat. Ihdinas, munculkanlah sedikit mulut kita sebab kita nak matikan nun pada sad itu. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim.
Siratal ladzina an'am. An'am. An'amta. Mula-mula alif. Lepas tu yang kedua ain. Jadi mula-mula ringan, yang kedua kita kena tekankan. Supaya boleh beza antara alif dengan juga ain pada an'amta. An'am. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Him. Ha tebal. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ghairil. Ra nipih. Ghairil. Ra mati dengan alif lam situ, mati dengan lam. Ghairil. Tak boleh baca ghairul. Tak boleh juga. Kena nipih kan. Itu barulah bacaan itu lebih sempurna. Alif lam itu ghairil. Ghairil maru. Min mati dengan ghair. Maru. Muncung sikit. Maghdu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Walad. La mati dengan ba. Walad dallin. Ya, ba tu. Ba tu itu mad apa tu? Itu mad lazim. Mad lazim musaqqal. Kalimi musaqqal. Dia kalimah. Dia ada sabdu. Walad dallin 6 harakat. Tapi kalau 5 harakat, macam mana kalau kita baca walad dallin tak cukup harakat, 6 harakat. 5 harakat kita baca. Sah dah semayang kita ni. Semayang kita sah juga. Semayang kita sah. Tidak menjadi masalah. 5 kurang daripada 6 ataupun terlebih. Tidaklah sehingga membatalkan solat kita. Cuma kita nak kena sempurnakan 6 harakat. Dia tidak menjadi satu masalah yang besar. Dia bukanlah lahnun jali lah. Kita tak dapat nak agak. Kan? 5 nak sama berkurang macam 6, kadang-kadang terlebih panjang. Okay, pada kalimah walad dallin, da itu 6. Walad da. Saya tunjuk tangan lah. Kita nak baca 6 harakat. Walad dall. Habis pada da, 6 harakat da, barulah kita matikan da tu pada lam. Lam yang ada sabdu. Walad dall. Dall. Dia tak boleh kita baca walad dallin. Kita kena matikan akhir pada da itu last kali. Kita kena syaddahkan pada lam. Baru sempurna kalimah dallin itu. Dallin. Yang panjang tu da. Lin tu ma'arif disukun lah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Walad dallin. Dan biasa kesalahan yang orang baca situ macam tadilah, an'amta alaihim. Jangan berhenti maksudnya macam nak berhenti ambil nafas baru boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti dah sambung. Ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Dallin. Buka mulut. Dibuat dia nun walad dallin. Baik. Ini dari segi tahsin Al-Fatihah secara satu hala. Kalau nak 2 hala kena test. Kan? Kalau 2 hala kena test lah. Ada nak cuba tak? Ada
Kot ada nak cuba. Tak tahu nak dengar. Kot ada nak cuba ke? Siapa-siapa nak cuba? Boleh. Ya betul juga tu. Waktu inilah kita nak cuba. Kat sekolah kita tak ada nak cuba. Kalau macam tu kita bagi pada tuan rumah cuba. Ya? Kita bagi tuan rumah cuba. Tuan rumah. Tuan rumah mana ni? Tuan rumah yang pengerusi tadi tu. Tuan rumah usia. Ya ke? Orang lain nak cuba? Kan ada siapa yang nak cuba ke? Nak cuba baca? Kita ambil dululah beberapa orang ataupun seorang saja pun boleh. Sebab tadi kita nak tengok tafsiran surah Al-Fatihah kan. Kita mungkin boleh jadi contoh bacaan lah di kalangan guru-guru perempuan. InsyaAllah dipersilakan kepada Puan Faridah untuk mencuba bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang, Kaidah ulang balik ayat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul Ustaz. Okey, alhamdulillah tu. Bacaan sempurna juga. Tapi kalau tak cukup nafas boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti pada situ. Sebab situ dia boleh berhenti lah. Dia tak melarikan masuk ayat. Dia tak membawa masuk ayat yang lain lah. Masih lagi penafsiran yang tak mengubah masuk ayat lah. Tak mengubah masuk penafsiran ayat. Sebab dia maksud lain tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tu untuk orang yang beriman. Ghairil maghdubi tu untuk orang-orang yang dimurkai Allah. Dicerita pasal maghdub dan waladdallin tu satu bahagian yang sama. Boleh kita boleh waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada perempuan yang lain. Ustaz nak tanya. Ya. Ustaz nak tanya. Oh ya, Kak Syida silakan. Assalamualaikum, tak bagi salam lagi. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz, kalau ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim kita berhenti situ nafas pendek kan? Berhenti situ. Boleh. Okey. Boleh ke kalau kita kata berhenti situ lepas tu telan air liur tu? Tu kau sambung pula ghairil tu. Boleh. Ataupun terus. Boleh. Sebab takut kata kalau dah telan air liur kan dah jadi dua ayat tak? Kita boleh ambil nafas baru. Boleh. Kita boleh ambil nafas yang baru. Kalau kita tak guna nafas yang baru, kita menggunakan nafas yang sama, itu namanya saktah. Okay. Itu namanya saktah. Itu maksudnya panjang sangatlah kita punya nafas. Taklah betul lah kalau nafas alaihim tu kita berhenti, betul terus nafas yang sama lah ya. Kita guna nafas yang baru lah. Kita tukar nafas. Nafas baru. Oh boleh nafas baru. Okey. Sebab ayat tu panjang. Boleh. Kita boleh waqaf. Okey, ada boleh kan nak try? Ayo Cik Mimi nak try. Ya. Okey, silakan. Kalau boleh buka. Boleh. Tak payah buka. Saya buka lah Ustaz. Cuba nak tengok pergerakan mulut. Aduh. Saya kena tengok. Kalau tidak, dia tak jadi talaqi musyafahah. Segan pula. Segan pula. Allah. Dengar je lah Ustaz, dengar boleh?
Tak apa Mimi, okey je. Nak dengar? Boleh lah. Tak apa kalau ni. Sebab saya nak tengok pada hujung ayat tu, takut ada tertutup ataupun terbuka kan. Tapi kalau puasa segan, tak apa, saya cuba dengar lah. Saya cuba teliti. Okey. Tak apa lah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba baca daripada ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okeylah. Boleh lah tu. Itu macam waladdallin tu macam kadar harakat dia macam 4 harakat. Dot tu. Saya Kena panjang sikit. 6 harakat. Tapi tak membatalkan solat kita. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Mimi. Jadi kita teruskan dengan agenda yang kedua lah, iaitu tafsiran surah Al-Fatihah. Ya, ada siapa yang nak cuba? Boleh lah, kita terus pada agenda yang kedua ya. Ada lagi ke nak cuba? Melah, saya nak cubalah. Okey. Allah. Okey. Risau juga. Nafas. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Boleh tak ni Kak Syidah cuba ulang balik? Ya. Ayat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey dah. Okey, betul tu. Sebab tadi saya dengar tadi macam nasta'in tu macam nasta'in. Dia macam bertutur. Ya. Saya dengar lah, tapi tadi dah betul lah. Betul lah tu. Maksudnya memang Dia kena senyum ya, kalau senyum tak tutup mulut ni. Bukan pada nasta'in tu pada kita nak nak matikan nun tu. Kan? Nasta'in tu. Jadi kita buka mulut. Okay. Kalau kita tutup dia jadi mim lah. Dia tak jadi nasta'in. Okey, terima kasih. Okey. Sama-sama Ustaz. Okey, sama. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi seperti mana yang diberitahu pada awal perjalanan pengajian kita ini, surah Al-Fatihah merupakan surah Tak nampak tu. Dia kata in tutup mulut. ya. Jadi surah Al-Fatihah ini
kita lihat surah Al-Fatihah turun. Surah Al-Fatihah ni dia tidak ada asbabun nuzul. Dia tak ada sebab-sebab penurunan ya. Tetapi surah Al-Fatihah turun di Mekah. Surah Al-Fatihah dia termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Dia termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Kerana surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah, ataupun ayat-ayat yang turun di sekitar yang berhampiran dengan kota Mekah pun digelar sebagai ayat-ayat Makkiyah. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran, kalau kita belajar subjek-subjek yang berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, ataupun bahagian tafsir ini, ayat-ayat Al-Quran ini terbahagi kepada dua, kan? Satu ayat-ayat Makkiyah, dan satu lagi ayat-ayat Madaniyah. Jadi Nabi memang duduk dua tempat ni. Nabi lahir di kota Mekah, dan kemudian Nabi berhijrah, dan Nabi tinggal di Madinah dan wafat di sana. Jadi dua tempat ayat ini turun, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi sepanjang Nabi menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul selama lebih kurang 23 tahun, maka lengkaplah 114 surah, yang mana terdapat lebih kurang 86 surah adalah terdiri daripada surah-surah Madaniyah, manakala terdapat lebih kurang 28 surah yang termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah. Jadi surah Al-Fatihah dia masuk dalam ayat-ayat Makkiyah. Jadi berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ada nak cuba baca? Boleh juga. Saya bagi je laluan untuk tuan-tuan ingin baca surah Al-Fatihah. Ada ke? Sorry Ustaz, tersilap tengah solat. Oh, iya ke? Oh, okey. Okey. Baik. Baik, kita sambung kepada tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi Sayyidina Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkap sepupu Nabi, mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini turunnya daripada perbendaharaan arasy Allah. Yang mana surah Al-Fatihah merupakan surah yang agung, surah yang mulia. Dia terdapat ada empat ayat ataupun 4 surah yang turun daripada perbendaharaan arasy Allah ini. Yang pertamanya surah Al-Fatihah. Yang keduanya ayatul kursi. Yang ketiga ayat akhir dalam surah Al-Baqarah. Dan yang keempat itu adalah Inna A'tayna, surah Al-Kautsar. 4 ayat ini adalah yang turun daripada perbendaharaan arasy Allah, daripada tempat orang kata apa, perbendaharaan tempat Allah Ta'ala pentadbir alam, kan. Jadi ini adalah riwayat At-Tabrani. Jadi bukan calang-calang ayat lah dalam ayat Quran itu. Dan bersama-sama dengan surah Al-Fatihah ini, ketika mana turun di Mekah itu, surah Al-Fatihah diiringi sebanyak 70 orang malaikat. 70,000 orang malaikat membawa turun surah Al-Fatihah ini di kota Mekah ketika itu. Kita panggil 70
ibu orang malaikat dia. Malaikat ni kita nak panggil apa panggilan dia tu kan. Memang yang sesuainya kita panggil dengan orang lah, walaupun malaikat tu bukanlah orang, tapi panggilan lah. Tentu malaikat ini berbeza dengan manusia. Baik. Jadi surah Al-Fatihah wajib dibaca di dalam solat. Dan apabila kita tidak dapat membaca di dalam solat, maka solat itu tak jadi solat lah. Tak diterima ibadat solat itu tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ini seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, kita pergi penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu kalimah bismillah. Baik, kenapa Allah Ta'ala memulakan kalimah bismillahirrahmanirrahim dengan huruf ba. Kalau kita belajar bahasa Arab, dalam nahwu Arab, ada 3 perkara asas dalam bahasa Arab, iaitu isim, fi'il, huruf. Kalau isim, kita boleh sebutlah sekolah ke, pelajar ke, orang ke. Begitu dengan fi'il, perbuatan, makan ke, berjalan ke. Tapi kalau huruf, dia perlu kepada, kalau huruf, dia tak boleh bersendirian. Dia jenis berangkai. Dia jenis berangkai dengan perkataan yang lain. Itu sebab dia dimulakan dengan bismi. Dinamakan, dikaitkan, dirangkaikan dengan kalimah Allah Ta'ala. Bismi. Jadi kalimah ba ni maksudnya iaitu dengan. Kalimah ba ni maksudnya dengan. Jadi dengan kita menyebut nama Allah, bismillah, nak menunjukkan bahawa apabila kita melakukan apa-apa pekerjaan, sama ada ibadah am terutamanya lah, kita makan, kita bekerja, kita apa sajalah yang kita lakukan, cantiknya itu Allah dah hajar kita supaya kita melakukan kerja itu dengan memulakan dengan kalimah bismillah, supaya kita ini sentiasa mengingati Allah dalam apa jua yang kita buat, dan tentu apa yang kita buat itu tidak akan termasuk dalam perkara-perkara maksiat. Dan apabila mana kita membaca kalimah bismillah, sudah tentulah apa yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kita mula dengan kalimah bismillah. Jadi penting kita menyebut kalimah bismillah supaya amalan kita itu diredai dan dikurniakan pahala. Sudah tentu bila kita sebut kalimah bismillah juga boleh menjauhkan kita diri daripada perkara-perkara maksiat terutamanya. Itu daripada kalimah bismillah. Dan pada kalimah Allah itu, bismillah, Allah, kalimah Allah ini adalah perkataan untuk Rabb. Kalimah Allah adalah Rabb. Segala sifat-sifat Allah. Kalau kita lihat dalam Asmaul Husna, ada 99 nama. Dikhususkan situ. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Al-Malik, yang menguasai. Al-Quddus, yang maha suci. Kan? Dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama, tetapi dalam kalimah Allah merangkumi segala sifat-sifat yang ada pada Asmaul Husna itu dirangkumkan menjadilah satu nama yang agung, iaitu Allah. Itu dia. Itu tentang bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Dia cara ringkas je lah. Kita secara ringkas je lah. Kita dah nak
nak apa? Dah nak habis dah ni kan. Cara ringkasnya Ar-Rahman, semua dah tahu. Ar-Rahman adalah Allah yang bersifat pemurah. Ya? Jadi sifat pemurah Allah ini Allah beri kepada semua manusia. Tak kira pada orang Islam atau juga orang bukan Islam. Semua dapat nikmat yang sama. Semua dapat makan, semua dapat rota. Tetapi pada kalimah Ar-Rahim, yang ini Allah guna ketika di akhirat, yang mana beriman kepada Allah Ta'ala, Allah akan masukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ini kalimah Ar-Rahim, Allah mengasihani hanya kepada orang-orang yang beriman. Tetapi pada kalimah Ar-Rahman, Allah bagi kepada semua manusia. Allah tak kira orang Islam tak orang Islam, semua akan dapat nikmat Allah Ta'ala itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini sangat cantik dan juga sangat indah. Bila mana kita baca, kita tak adalah baca, kita nak menunjukkan bahawa Allah itu Allah yang maha penyayang. Bukannya Allah itu maha besar, lebih kepada benda-benda yang hebat dan sebagainya. Nak menunjukkan Allah ini maha lembut lah. Allah ini maha kasih, maha pengasih, maha penyayang. Betapa pencipta kita ni Allah Ta'ala sangat mengasihani kepada hamba-hambanya. Itu yang cantiknya kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini digabungkan dalam kalimah Basmalah. Baik, dan kemudian yang seterusnya iaitu ayat yang kedua, Alhamdu. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillah adalah kepada Allah sahaja yang kita layak untuk kita puji. Yang mana Allah Ta'ala ini sifatnya Rabbil Alamin. Allah ni menguasai seluruh alam ini yang ada di dunia ini dan juga yang ada di langit. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ini surah Al-Fatihah daripada ayat Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Yaumiddin dan juga Iyyaka na'budu, itu semuanya adalah hak Allah. Apabila manusia menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, ada dalam satu hadis Nabi tu hadis tu nanti tak ada nak cari. Tapi lebih kurang maksudnya apabila mana hamba Allah Ta'ala menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku sedang memujiku. Hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab begitu. Jadi kita bila baca surah Al-Fatihah ini bukan sekadar kita baca saja-saja. Sebenarnya Allah mendengar apa yang kita baca dan Allah mengatakan bahawa hambanya hamdani abdani hamdani. Bukan begitulah. Hamba aku sedang memujiku. Betapa Allah Ta'ala memberi respon kepada siapa yang membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ini dikhususkan kepada Al-Khaliq iaitu Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Sama juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ini memuji Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dan kemudian lagi ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Dan ayat yang Maliki Yaumiddin ni adalah ayat kepunyaan Allah. Ataupun pujian-pujian yang hamba Allah Ta'ala katakan kepada Allah Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Allah penguasa di hari kiamat. Dan ada dia punya ada respon daripada Allah Ta'ala tu. Apa dia hadis itu nanti anda kena tengok balik lah hadis yang lengkap itu. Ayat yang Alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah ayat-ayat adalah kepunyaan Allah ataupun hak Allah. Iyyaka na'budu. Hanyalah kepada Engkau ya Allah kami memohon, kami menyembahmu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Kita hanya menyembah kepada Allah sahaja. Ayat ini juga kalau ikutkan kepada hadis itu, memang ayat ini adalah hak Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini yang hak kita. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ini adalah hak hamba ataupun hak kita kepada Allah Ta'ala untuk memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa. Kita minta Allah Ta'ala supaya memberi petunjuk jalan yang lurus. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni ada dua bahagian. Satu ayat yang berkait dengan hak Allah, dan kemudian yang keduanya ayat yang berkait dengan hak manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan. Kemudian ayat yang ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta Allah Ta'ala supaya memberikan kita jalan yang betul, jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu jalannya apa? Siratal lazina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan yang telah Engkau memberi nikmat kepada mereka. Siapa dia? Yang dapat nikmat ini? Wa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Yang mana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada mereka. Siapa dia yang dapat nikmat ini? Minan nabiyyin, iaitu para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar di sisi Nabi SAW. Wa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kita nak Allah Ta'ala masukkan kita dalam 4 golongan ini. Baru sebut 3 tu. Wasyuhada, dan last sekali was-salihin, iaitu orang-orang yang soleh. Dalam 4 ini. Itu sebab ini adalah maksud ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalam maksud yang sambung lah. Sambungan yang sama. Ghairil maghdubi alaihim. Dan kita tak nak Allah Ta'ala jadikan kita ataupun masukkan kita seperti mana ghairil maghdub, iaitu orang-orang yang dimurkai Allah, iaitu orang-orang Yahudi. Berapa kali Rasul, berapa banyak Rasul yang diturunkan kepada orang Bani Israel, orang Yahudi, semuanya semuanya tak mau ikut lah. Semuanya tak mau ikut ajaran Nabi dan Rasul yang diturunkan kepada kaum Bani Israel ini. Sehinggalah yang terakhir Allah tak turun pun Nabi Muhammad di kalangan Bani Israel, tetapi Nabi Muhammad itu diturunkan dalam golongan orang Arab Quraisy. Sesungguhnya memang orang Yahudi datang nanti kan? Nabi Muhammad dalam kalangan Bani Israel, tapi tidaklah Nabi tak turun di kalangan itu. Nabi dibangkitkan dalam keturunan Nabi Ismail, iaitu di kalangan orang Arab Quraisy. Jadi kita tak mau jadi seperti orang-orang yang yang dimurkai Allah, orang Yahudi. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu juga dengan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani. Kita tak nak kita jadi di kalangan orang-orang yang sesat seperti orang Nasrani, yang mana telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kan? Mana ke ayat tu? Ayat dalam surah yang menceritakan bahawa wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan? Nabi Isa ni
Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabu. Sesungguhnya apa nama ni, orang-orang Nasrani ni tidaklah mereka membunuh dan juga tidaklah mereka mensalib siapa dia, Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi orang-orang yang mereka salib itu, yang mereka bunuh itu sebenarnya adalah orang-orang, iaitu orang yang menyerupai Nabi Isa. Itu ada sebut dalam Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidaklah yang dibunuh, yang tidak disalib itu melainkan orang yang serupa mukanya dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa bukannya disalib, tetapi Nabi Isa telah diangkat ke langit. Dan tunggu masa di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan akan mengetuai umat Islam di dunia ini. Baiklah, itu secara ringkas, secara memang betul-betul ringkas lah apa nama ni, tafsiran dari segi tadabbur surah Al-Fatihah. Mungkin kalau ke depan kita boleh kita perincikan lagi lah surah Al-Fatihah ini untuk kita ambil input-input yang lebih mendalam dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah sangat berguna untuk kita solat, dan juga boleh kita gunakan sebagai syifa, sebagai penawar. Boleh digunakan sebagai penawar. Kita boleh baca ayat surah Al-Fatihah ini dan kita hembus pada ayat, pada air, kita bubuh dan gelas air tu, dan kita bagi pada orang yang kita nak, yang ada masalah dan sebagainya. InsyaAllah boleh sembuh. Jadi dengan ini saya mengakhirilah tadabbur surah Al-Fatihah dengan ribuan kemaafan sekiranya ada kesalahan dan sebagainya, dan jika ada yang kebaikan jadikan hanya sebagai petunjuk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini diberkati oleh Allah Ta'ala, menjadikan panduan kepada kita untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya serah kembali kepada Puan Faridah Anim. Okay, alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan katsiran Ustaz. Okay, jadi insyaAllah majlis ditangguhkan. Jadi setakat ini, dan Ustaz kata nak boleh sambung lagi insyaAllah akan datang. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyaklah Ustaz, dan minta maaf lah sekiranya sepanjang kaedah mengendalikan majlis ni ada kesilapan dan sebagainya. Jadi Ustaz boleh meninggalkan ini. Kami ada bacaan doa untuk awalita untuk comel semua, semester comel. Terima kasih Ustaz. Untuk agenda seterusnya kita seperti biasa untuk kumpulan usrah ni kita baca doa Rabitah untuk kita semua ahli usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qulillahumma malikal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik وتعاهدت على نصرة شريعتك
فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini, orang yang telah dibayangkan tadi telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah, Ya Allah, akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkan hati-hati ini dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkan hati-hati ini dengan ma'rifat, iaitu pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau mentakdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Minta maaf ya kalau ada kekurangan. Okey, ada apa-apa